Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya ingin berkongsi dengan anda semua mengenai kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bab kali ini saya ingin menceritakan tentang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Taif. Nabi SAW menjalankan usaha dakwah selama 9 tahun di Mekah dan terus berusaha demi petunjuk dan islah kaum baginda SAW. Kesemua orang kafir Makkah berusaha sedaya upaya untuk menyusah dan mempersendakan baginda SAW serta para sahabat radhiyallahu anhu dengan berbagai-bagai cara tanpa melepaskan sebarang peluang yang ada, kecuali segolongan kecil orang yang telah memeluk Islam dan segelintir orang yang menolong baginda SAW walaupun masih belum memeluk Islam. Bapa saudara baginda sallallahu alaihi wasallam iaitu Abu Talib juga ialah antara mereka yang baik hati. Walaupun Abu Talib tidak memeluk Islam, dia tetap membantu baginda sallallahu alaihi wasallam dalam semua segi. Selepas 10 tahun baginda SAW menjadi Nabi, apabila Abu Talib meninggal dunia, orang kafir pun mendapat lebih banyak peluang untuk menghalang penyebaran Islam dan menyeksa orang Islam dengan berbagai-bagai cara secara terbuka. Nabi SAW telah pergi ke Taif dengan anggapan bahawa di sana ada kabilah Saqif yang ramai bilangannya. Sekiranya kabilah tersebut memeluk Islam, maka kaum muslimin di Mekah akan mendapat keselamatan daripada segala kesusahan tersebut dan Taif akan menjadi pusat penyebaran Islam. Setelah baginda sallallahu alaihi wasallam tiba di sana, baginda sallallahu alaihi wasallam telah berbicara dengan 3 pembesar yang dianggap tinggi darjatnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka kepada agama Allah SWT dan berusaha menarik perhatian mereka untuk membantunya. Walau bagaimanapun, mereka bukan saja tidak menerima ajaran baginda SAW, sebaliknya mereka telah menjawab secara kasar dan tidak berakhlak sekali. Allahu Akbar. Sekurang-kurangnya, mereka patut melayan tetamu yang baru datang dengan baik, sesuai dengan sifat suka melayan tetamu yang memang termasyhur dalam karangan bangsa Arab. Sebaliknya, mereka telah menjawab secara kasar. Mereka juga tidak rela Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di sana. Nabi menganggap mereka yang merupakan pembesar kaum ialah orang yang baik dan akan bercakap sopan, tetapi salah seorang daripada mereka telah berkata, "Hoi, engkaukah orang yang Allah hantar sebagai Nabi?" Yang kedua pun berkata, "Tiadakah orang lain daripada engkau yang Allah temui untuk diutuskan sebagai Nabi?" Orang yang ketiga pun berkata, "Aku tidak ingin bercakap dengan engkau. Kerana kalaulah engkau sememangnya Nabi sebagaimana didakwa, maka tidak layak untuk orang seumpama aku bercakap-cakap dengan engkau. Sekiranya engkau seorang pendusta, aku tidak ingin bercakap dengan orang seumpama engkau." Allahu Akbar. Apabila Nabi SAW tiada menaruh harapan lagi terhadap pembesar-pembesar itu, baginda SAW cuba bercakap-cakap pula dengan orang lain. Kerana baginda SAW ialah seorang yang mempunyai hemah dan kecekalan seumpama gunung. Malangnya, tiada seorang pun yang sanggup menerima kedatangan Nabi SAW di Taif. Bukan sahaja mereka tidak menerima, bahkan mereka telah berkata kepada Nabi SAW, "Keluarlah dari bandar kami ini serta-merta, pergilah ke mana-mana yang kamu suka." Sampai begitu sekali orang dulu buat kepada Nabi SAW. Dan apabila baginda SAW sudah langsung tiada menaruh harapan lagi terhadap mereka, maka baginda SAW telah memulakan langkah untuk pulang. Mereka telah menghantar budak-budak untuk mengejar, mengejek, mempersenda dan melontari baginda SAW dengan batu hinggakan kedua-dua kasut baginda SAW dilemuri dengan darah yang mengalir. Allahu Akbar. Dalam keadaan itulah Nabi pulang.
Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam sudah selamat dari pengacau-pengacau tersebut, baginda sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah. Ya Allah, kepadamu aku mengadu kelemahanku, kekurangan daya upayaku dan kehinaanku pada pandangan manusia. Ya Ar-Rahman Rahimin, Engkaulah Tuhan orang yang ditindas. Engkaulah Tuhanku. Kepada siapakah Engkau menyerahkan diriku ini? Kepada orang asing yang memandangku dengan penuh kebencian, atau kepada musuh yang menguasai aku? Sekiranya Engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli. Namun, afiat-Mu sudah cukup bagiku. Aku berlindung dengan nur wajah-Mu yang menerangi segala kegelapan, dan teratur di atas nur itu urusan dunia dan akhirat, daripada Engkau menurunkan kemarahan-Mu kepadaku, atau Engkau murka kepadaku. Kepadamu lah aku tetap merayu sehingga Engkau reda. Tiada sebarang daya untuk melakukan kebaikan dan tiada upaya untuk meninggalkan kejahatan kecuali dengan bantuan-Mu, ya Allah. Masya Allah. Dengan doa sedemikian, bersemaraklah sifat qahar Allah, Raja segala kerajaan. Lalu Jibril alaihi salam datang memberi salam dan berkata, Allah Subhanahu Taala telah mendengar perbualan kaum itu dengan Tuan dan telah mendengar jawapan mereka serta menghantar satu malaikat yang berkuasa ke atas gunung ganang. Perintahkan saja malaikat itu supaya melakukan apa-apa yang Tuan kehendaki. Selepas itu, malaikat tersebut memberi salam dan berkata, saya akan menunaikan segala yang diperintahkan oleh Tuan. Sama ada diperintahkan supaya saya melaga-lagakan bukit bekau di kedua-dua arah yang akan menyebabkan mereka semua akan hancur, atau apa-apa sahaja hukuman yang Tuan tetapkan. Baginda sallallahu alaihi wasallam ialah seorang yang amat pengasih lagi belas kasihan. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah menjawab, aku telah menaruh harapan kepada Allah bahawa walaupun mereka ini tidak memeluk Islam, pasti akan lahir orang yang akan menyembah Allah SWT dan beribadat kepadanya dalam kalangan anak-anak mereka. Masya Allah, betapa tingginya akhlak peribadi Nabi SAW. Daripada keterangan ini, inilah dia akhlak peribadi mulia seseorang yang kita kononnya berbangga-bangga menjadi pengikutnya. Sebaliknya, apabila kita sendiri mengalami sedikit kesusahan atau kita dilempari dengan kata-kata kesat, kita akan menjadi sebegitu marah sehingga kita menaruh perasaan dendam yang tidak padam-padam seumur hidup kita terhadap orang yang telah menyakiti kita. Kezaliman demi kezaliman kita lakukan ke atasnya, sedangkan kita mengaku yang kita ialah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikut jejak langkah baginda sallallahu alaihi wasallam. Setelah menanggung kesusahan dan penderitaan yang begitu dahsyat, baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak pun mendoakan keburukan kepada mereka dan tidak juga mengambil sebarang tindakan balas. Malah baginda sallallahu alaihi wasallam tetap mengasihi mereka, tetap memberi doa yang baik-baik buat mereka yang mengkhianati baginda sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Sangat-sangat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, semoga kita mendapat pengajaran, semoga kita mendapat manfaat daripada kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Setakat itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Saya berharap tuan-tuan dan puan-puan dapat sentiasa menyokong saya, dan terima kasih saya ucapkan kepada yang terus mendengar sehingga habis. Semoga kita semua berjumpa lagi pada kisah-kisah yang akan datang. Terima kasih dan Assalamualaikum.